Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran Jawi Online tahun 4. Jawi Online tahun 4. Okay, hari ini kita akan masuk tajuk baru iaitu pelajaran yang kedua tentang suku kata tertutup yang mengandungi vokal A. Suku kata tertutup mengandungi vokal A. Okey, sebelum kita mulakan, lebih dahulu kita membaca doa, belajar. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, hari kita akan menggunakan buku silibus Jawi JAIS tahun 4. Kita akan masuk pelajaran yang baru iaitu muka surat 23 iaitu suku kata tertutup yang mengandungi vokal A. Okey, tengok di sini ada gambar dalam muka surat 23. Apa yang ada dalam gambar tu? Gambar orang tengah main. Anak-anak dia, cucu dia kan. Atuk dengan nenek tengah main. Okey. Cuba baca sama. Gambar pertama itu gambar wow. Sekejap. Kita ambil pensel. Okey, wow. Cuba eja sama wow. Wow, alif, wow. Wow. Okay. Seterusnya ni nama pakcik ni, nama atuk ni panggil Wak. Wow, alif, kof. Bunyi dia Wak. Wow, alif, kof. Bunyi dia Wak. Okay, makcik ni wow, alif, nun. Panggil dia bunyi apa? Wan. Wow, alif, nun, wan. Wan. Dan yang anak kecil ni wah. Wow, alif, ha, wah. Wow, alif, ha, wah. Okay. Di sini kita akan masuk pelajaran baru iaitu suku kata tertutup yang mengandungi vokal A. Maksudnya biasa Ustaz ajar sebelum ni, kalau suku kata tertutup A di tengah kena gugurkan. Tetapi hari ni dia berbeza sikit iaitu huruf vokal A dalam suku kata tertutup dia tidak perlu dibuang tapi dia perlu kekal dalam perkataan tu. Okey. Tetapi di sini kalau kita perasan semua ni adalah satu suku kata sahaja. Wow. Wow tu adalah macam layang-layang. Wow, wak. Wak ni adalah panggilan orang Jawa kepada pakcik dia ataupun orang-orang tu dia panggil wak. Wak Suparno ke. Kalau wan ni pun sama juga. Dia panggilan, nama panggilan. Wah ni kata seru, kata terkejut. Wah. Okay, semua ni adalah kalau kamu perasan semua ni adalah satu suku kata sahaja. Betul? Wow. Dia tak ada wow. Dia satu bunyi je. Wow. Wak pun satu bunyi je. Wan pun satu bunyi je. Wah pun satu bunyi. Okey, cuba kita tengok dinamakan satu suku kata ni dipanggil eka suku ataupun eka suku kata ataupun eka suku. Okey, dengan eka tu maksud satu. Jadi suku tu maksudnya perkataan tu lah satu suku, satu bunyi, satu suku. Jadi dia tak sebut satu suku, dia bagi eka suku kata. Okey, dia masukkan eka suku kata ni. Eka suku bermaksud mempunyai satu suku kata. Okey, sekali lagi Ustaz ulang. Eka suku bermaksud mempunyai satu suku kata. Okey, kamu hari ni dah faham dah. Eka suku tu bermaksud satu bunyi. Okay, lepas ni Ustaz akan sebut eka suku. Eka suku tu maksud satu je bunyi. Panggil eka suku. Contoh banyak lagi perkataan yang lain. Contoh van. Van satu je bunyi kan? Van. Apa lagi? Banyak lagi perkataan. Van. Wow. Jadi wow, wak, wan, wah. Dan banyak lagi. Dan. Hal, khas. Okay, itu je. Maksudnya satu suku kata yang mempunyai maksud. Okey, seterusnya. Kita teruskan kepada kita masuk satu bab pertama. Okey, bab pertama ni dalam eka suku kata tertutup. Jadi eka kita ni satu perkataan yang suku kata tertutup maksudnya akhir dia adalah huruf konsonan. Okey, jadi sini kita nak mulakan yang pertama. Dia ada 3 bahagian. Ini mudah je dalam ni. Ada 3 bahagian. Yang pertama, suku kita baca sama. Ni dalam muka surat 24. Okey, kita baca sama.
Kata dasar kata dasar eka suku tertutup bermula dengan huruf W. Bermula dengan huruf W menggunakan vokal A hendaklah dieja dengan mengekalkan huruf alif tersebut. Okey. Sekali lagi saya baca. Kata dasar eka tertutup bermula dengan huruf W menggunakan vokal A hendaklah dieja dengan mengekalkan huruf alif tersebut. Okey, maksud di sini alif di tengah tu tidak perlu dibuang. Sebelum ni saya ajar kalau apabila suku tertutup kena buang. Yes, kena buang sebelum ni. Tetapi hari ni hanya khusus untuk tajuk kita ni eka suku kata, eka suku tertutup. Jadi apabila huruf W di awal dia, maka huruf alif di tengah tidak perlu buang. Jelas? Jadi tinggal ingat W pinjaman dia adalah huruf wow. W adalah pinjaman dia huruf wow. Okey. Contoh perkataan yang kita ada sini, Wan. Okey, baca sama-sama. Wan Marina merupakan pakar dalam bidang teknologi komputer. Baca sama sekali lagi. Wan Marina merupakan pakar dalam bidang teknologi komputer. Wow ni mewakili huruf W. Kalau dia eka suku, ni pasti ada dua syarat. Pertama, dia eka suku kata. Dan yang kedua, awal dia mestilah huruf W. Maka huruf alif di tengah A tidak perlu dipotong. Perlu dikekalkan huruf tu. Okay, Wan Marina. Okay, jelas? Okay, Wan ni adalah nama orang, nama panggilan. Okay, seterusnya, Wa. Waw alif qaf bunyi dia Wa. Wa adalah gelaran untuk bapa saudara dalam masyarakat Jawa. Okay, Wa adalah gelaran bagi bapa saudara dalam masyarakat Jawa. Okay. Okay, seterusnya Wah. Wah adalah kata seru. Wah adalah kata seru. Itu cantik. Wah, cantiknya lampu-lampu yang berkelipan di ICT Shah Alam. Ni macam ni. Eja ICT macam ni. ICT. Okay. Kita dapat dah pembedahan kata yang baru. Perkataan yang baru. Di ICT. ICT. Senang je sini. Kena ingat, pastikan yang pertama dia mestilah eka suku. Maksudnya satu bunyi sahaja. Dan yang kedua, dia mestilah mempunyai huruf W di awal. Maka perkataan tu alif tidak perlu dibuang. Okey, seterusnya kita nak buat latihan lah. Latihan. Okey, kita eja. Ma, K-A-N kan, makan. Okey, makan adalah satu. Okey, sebelum ni, ini adalah pelajaran yang lama. Kita buat ulang kaji sikit. Makan. Kalau suku kata yang pertama adalah ma terbuka, ma, M-A, ma. Kan, K-A-N, kan. Kan, apa huruf terakhir dia adalah huruf N. N ni adalah huruf konsonan. Jadi, huruf A di tengah kena potong. Jadi, A ke tengah kena potong. Sebelum ni saya ajar makan, mim alif, ma, kaf, A kena potong, nun, kaf, nun, kan, makan. Okey. Jadi di sini, A di tengah kena potong. Ni kalau pelajaran yang lama. Makan. Suku tertutup kena potong. Jadi makan mim alif na kaf nun kan. Makan. Okey. Tetapi untuk pelajaran ni. Okey. Tapi pelajaran untuk hari ni adalah. Contoh kita eja one. W-A-N. One. W-A-N. One. Kena potong tak alif tu? Tidak perlu, sebab pertama sekali saya ajar tadi, kalau suku kata itu adalah eka suku dalam bahasa Melayu dan dia adalah huruf W di awal, maka huruf A tidak perlu dipotong. Jadi eja wan, waw alif nun wan. Sambungkan waw alif nun wan. Okey, seterusnya sama juga. Okey, kita eja wa. Wa tadi apa? Gelaran bagi orang Jawa kan. Okey, wa. Cuba eja wa. Waw alif qaf wa. Qaf, sorry, dia pakai qaf bukan kaf.
tersilap. Sebab dia kalau K di akhir kena pakai qaf. Ni salah ni. Ustaz salah. Tak apa. Jadi aja waw alif qaf wa. Bawah betul. Ni salah. Wa. Jadi kena ingat balik dalam pelajaran yang pertama ni, dalam yang unit pertama ni, waw apabila huruf reka suku kata satu bunyi dan dia adalah di awal dia adalah huruf W, maka huruf A di tengah tidak perlu dibuang. Okay, jelas? Okay, seterusnya yang kedua. Tadi ingat apabila perkataan bahasa Melayu ada W dan eka suku kata tidak perlu buang. Okay, sekarang eka suku juga ejaan bagi perkataan dan. Kalau dan sepatut kena buang juga. Alif tu kena buang kan? Tapi tidak perlu buang. Tidak perlu digugurkan huruf alif kerana telah menjadi ejaan tradisi. Ingat tak pelajaran tahun lepas, pelajaran 3, ejaan tradisi. Ada berapa banyak perkataan tradisi, dan juga tidak perlu dibuang alifnya sebab dia ada ejaan tradisi, ejaan tradisional yang telah lama digunakan dan kita menggunakan dia kembali. Okey, contoh perkataan ibu membeli buah limau, langsat dan apple di pasar. Okey, dan di sini tidak perlu buang. Okey, senang yang ni. Yang kedua, dan perkataan dan tidak perlu dibuang alif dia. Jelas? Perlu dikekalkan alif dia. Okey, jelas? Ketiga. Okey, ketiga, waktu bila alif perlu dikekalkan? Di tengah, dalam suku kata tertutup. Di sini. Yang ketiga, kata serapan bahasa Arab. Kata serapan ataupun kata pinjaman bahasa Arab, eka suku yang ejaan asalnya menggunakan huruf alif hendaklah dikekalkan. Okey, dalam bahasa Arab pun, dalam kata pinjaman bahasa Arab atau kata serapan bahasa Arab, dalam eka suku, di dalam satu suku kata, satu bunyi, hendaklah dieja kekal huruf alif dia. Hendaklah dikekalkan. Contoh perkataan. Okey, contoh sini. Dalam buku muka surat 25. Contoh kata nama khas, kata nama kan? Kata nama khas, kata nama Okey, ni dalam bahasa Arab. Ain, alif, mim, Ain, alif, mim, Jadi huruf alif perlu dikekalkan, tidak perlu dibuang. Sama juga khas. Kha alif sad khas. Hal. Ha alif lam hal. Bab. Ba alif bab. Taj. Ta alif jim taj. Dan z. Zal alif ta z. Okay, semua ni adalah perkataan bahasa Arab. Dalam perkataan bahasa Arab, kita kena ingat. Okay, yang ini kamu kena ingat saja. Kata bahasa Arab ni kamu perlu ingat sahaja. Mungkin sebelum ni ada kamu kena pasti dahulu. Ini adalah perkataan apa? Kata pinjaman Melayu ke, Arab ke, Inggeris. Okey, ini adalah bahasa Arab. Jadi bahasa Arab, alif dia tidak perlu dibuang. Okey, ingat je. Yang ni perlu ingat saja. Formula dalam bahasa Arab ni, kamu boleh ingat jenis nak eja perkataan dalam bahasa Arab. Okey, itu pentingnya belajar bahasa Arab. Okey, jelas dalam tajuk kita kali ini, ada 3 je sebab kenapa kena kekalkan alif. Yang pertama, ulang balik tadi. Pertama sebab apa? Sebab apa? Pertama, sebab kata eka suku kata tertutup bermula dengan huruf W, hendaklah dikekalkan huruf alif. Okey, perkataan bahasa Melayu tertutup, satu suku kata eka suku dan mempunyai huruf W, kena kekalkan alif. Okey, yang kedua, panjang pula kena reverse. Yang kedua, huruf perkataan dan hendaklah dikekalkan huruf alif tu sebab dia adalah perkataan tradisi. Okey, yang ketiga adalah perkataan kata serapan, kata pinjaman bahasa Arab,
yang hendak dikekalkan huruf alif itu. Senang sahaja. Dan sekarang kita nak buat ulang kaji. Okey, sama kita eja. Dan kena kekalkan alif ke tidak? Kena buang. Perlu kekalkan alif. Dal, alif, nun, dan. Okey, ma, sa. Okey, ma pertama. Kena eja ma, mim, alif, ma. Sa je sa. Sin, qaf, sa. Kena buang sebab sini adalah perkataan. Dia bukannya eka suku dan tak ada dalam tajuk kita hari ni. Dia kena buang. Tu eja masak, mim, alif, ma, sin, qaf, sa. Masak. Okey, bab. Kena buang tak bab? Bab tidak perlu sebab dia adalah yang ketiga tadi, iaitu kata serapan bahasa Arab. Jadi eja bab, ba, alif, ba, bab. Okey, hal. Ha, alif, lam, hal dalam kata serapan bahasa Arab. Wa. Wa kena buang tak? Tak, sebab dia yang pertama tadi. Pertama tadi sebab apa? Sebab pertama tadi huruf W. Huruf W adalah huruf waw. Huruf W digunakan huruf waw. Jadi huruf waw tu, lepas huruf waw, alif tidak perlu dibuang. Dan wan bersama. Waw, alif, nun, wan. Ni dalam kategori yang pertama tadi. Wan. Tidak perlu dibuang sebab dia adalah huruf W di awal sukata dan dia adalah eka suku. Dan yang terakhir, khas. Khas adalah kata pinjaman bahasa Arab. Kha, alif, sad, khas. Okey, itu saja untuk hari ini. Ustaz ada sediakan sedikit latihan. Kamu boleh buat dan moga memberi manfaat kepada semua yang melihat video ni. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.